Kita tunggu sekejap lagi . Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Boleh dengar ke? Diha boleh dengar tak? Boleh. Okay, pertama kali saya nak minta maaf lah kepada semua sahabat sebab notis untuk ni last minute. Tapi apa pun saya rasa taklimat ni agak penting supaya kita ada dua perkara yang penting dalam taklimat ni. Satu adalah kita bagi macam just macam semula yang rasa semua dah tahu untuk penggunaan Clip. Dan yang kedua ialah berkenaan dengan macam mana kita nak generate CKI report. Kita ada Dr. Sohailan di sini untuk akan terangkan detail lah. Saya daripada pihak Comel mengucapkan terima kasih lah kepada Dr. Sohailan untuk sudi untuk terangkan penggunaan CKI lah. Sebelum itu kita tak perkenalkan diri secara betul lagi. So saya adalah pertama kali untuk meeting ni. So saya adalah Azwar bin Abdul Aziz, adalah sekarang ni Timbalan Pengarah di bahagian Seksyen Inovasi Akademik Comel. Dan kita kat sini juga kita ada Doktor Penyelaras di bahagian inovasi, kita ada Dr. Nomala untuk teknologi pendidikan, dan kita juga ada Dr. Zuraidah untuk inovasi akademik. Tim kami insya-Allah akan membantulah dari segi klip, dari segi proses sistem dan sebagainya lah yang sama juga dengan apa yang sebelum dibuat. Okey, kesinambungannya sama. Hari ini first section kita akan kepada do on don't untuk klip, dan saya serahkan kepada Diha lah yang ni untuk present, dan kita akan tengok sama-sama, kita bantu kalau ada soalan boleh tanyalah nanti. So saya serahkan kepada Diha. Boleh Diha share screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, nampak screen saya? Okay, terima kasih Dr. Azwar. Untuk persediaan exam final ni saya terus demo di klip saya. Okay, pensyarah digalakkan untuk letak ujian dia dekat bahagian atas kursus. Sebagai contoh kursus yang dah ada ni adalah CDA 20603. Kat sini, pensyarah ada letak ujian dia dekat bahagian atas kursus. Atas sekali. So, bila student masuk, dia terus nampak lah. Jadi, senanglah. Tak ada dia nak kena scroll sampai ke bawah kan. Okay, lepas tu, namakan ujian kita berserta dengan tarikh dengan masa. Sebagai contoh kat sini, dia ada nama dia, ada tarikh, ada masa. So, ini adalah contoh yang terbaik lah. Okay, lepas tu, kita kena masukkan aku janji pelajar. Aku janji pelajar ni boleh didapati di website Comel. Contoh yang dekat sini kat website Comel ni bahagian akademik, and then muat turun jadual peperiksaan akhir dan ni dekat dokumen pengendalian peperiksaan dalam talian. So ini adalah 77 file yang pensyarah kena download. 77 file ni yang ni kena hantar ke Comel bahagian peperiksaan. So ini ada aku janji pelajar ni. Aku janji pelajar ni pensyarah copy semua masuk kat dalam kat description. Kat description dekat sini. Edit setting ni dekat bahagian description ni. Control C semua ni, Control V. Okay, dalam aku janji pelajar ni, dia ada 5B dengan 5C ni buang. Tak perlu sebab dalam klip memang dah ada dah maklumat ni. Okay, lepas tu, dekat timing, setkan masa mula dan masa akhir macam biasa. Sekali dengan time limit. Okay, lepas tu, setting seterusnya adalah dekat review options. Dekat sini, better pensyarah jangan enable apa-apa lah. Kecuali yang dekat sini lah. Yang ni biarkan kosong. Lebih-lebih lagi untuk final. Okay. Seterusnya dekat extra registration on items ni. Pensyarah boleh setkan password ataupun tak perlu letak pun tak apa. Okay, itu sajalah untuk setting untuk bahagian untuk setkan peperiksaan. Okay, dan seterusnya lepas tu untuk tambah soalan, seterusnya tambah soalan. Dia tengah meeting. Meeting nanti lah. Sorry. Boleh. Okay, lepas tu dia tambah soalan. Tambah soalan dekat edit quiz. Pensyarah digalakkan ambil soalan daripada question bank. Okay, yang kita dah setkan awal-awal tu. Okay, lepas tu kita bagi markah untuk setiap soalan. Bagi markah untuk setiap soalan tu bila dah campur semua ni, jumlah dia kita letak kat sini maximum grade, lepas tu kita tekan save. Okay, itu untuk bahagian soalan lah semua. Selepas itu, semasa peperiksaan sedang berjalan tu, kita boleh tengok sambil-sambil tu kita boleh tengok senarai student, kehadiran student dekat bahagian dekat sini. Dekat results ni. Okay, dekat sini. Okay. Kat sini kita boleh tengoklah senarai student. Contohnya tengok semua yang student dah attempt. Ini semua ni lah. Sambil-sambil tu nak tengok student yang belum masuk ataupun belum masuk, kita boleh tengok kat sini lah. Sini ada options dia. All users have attempted the quiz. Enroll user who have not attempted the quiz. Yang ni kita boleh tengok lah kat sini. Kita tekan show report ni. So yang ni soal student-student yang contohnya yang belum masuk lah. Yang ni pensyarah kena alert lah yang ni. Kadang-kadang student dia lupa pas ujian ni bila sebab tak masuk. So kadang-kadang student dia belum bangun lagi. So pensyarah kena call lah student tu. Okay. Seterusnya
Sambil-sambil tu juga semasa peperiksaan sedang berjalan tu, pensyarah boleh tengok student tu untuk pensyarah boleh tengok student tu jawab ke tak lagi dekat sini, bahagian review options. Bahagian review options ni pensyarah boleh tengok dekat sini. So bila peperiksaan nak dekat habis tu, kalau student belum jawab habis lagi tu, kita boleh tengok kat sini kosong, not yet answer tu kiranya student tak jawab lagi. So kita kena tanyalah tu kenapa tak jawab lagi, masa nak habis dah ni. Okay. Okay, seterusnya untuk print kehadiran. Print kehadiran ni kita print dekat sini, dekat download table data S ni. Kita pilih Excel, Microsoft Excel, lepas tu klik download. Okay, untuk print kehadiran ni, kita hanya nak nama hingga time taken saja. Yang ini data yang perlu kita hantar ke comel bahagian peperiksaan. Yang ni lah dia orang nak. Yang belakang-belakang ni tak perlulah. So nak buat tu, klik sini, highlight ni surname, first name ni sampai time taken, lepas tu scroll sampai bawah. Okay. Tapi sebelum tu, fill ni semua kita bagi dia nampak tu visible. Visible semua. Visible semua ataupun kat sini klik kat wrap text ni boleh nampak semua lah. Okay. Okay, lepas kita klik highlight ni. Highlight semua ni, klik kat page layout, print area dan set print area. So kita tak perlulah yang belakang-belakang ni, kalau contoh ada sampai 30 soalan ada 50 soalan ni, tak perlulah nak klik satu-satu ni, nak kena delete. So kita klik je depan ni, daripada depan ni sampai belakang ni. Lepas tu page layout, set print area, set print area. Lepas tu file, klik file, klik print. Print ni, kalau lebar pilih landscape. Okay. So dia nampak lah belakang tu sampai time taken. Kalau ni kosong ni tambah border. Tambah ni, tekan dekat all borders ni, boleh nampak lah kotak-kotak dia. Tekan print ni. Okay, lepas tu klik kat landscape orientation tu, yang ni, pilihan printer ni, pilih print to PDF. Print to PDF ni sebab kita nak simpan dululah dekat PC kita. Okay, lepas tu tekan print. Lepas tu bagikan nama lah. Bagikan nama file kita, kehadiran pelajar untuk subjek sekian-sekian. So inilah data yang nak bagi ke comel bahagian peperiksaan. Tak tahu. So itu je lah Dr. Azwar, step by step. Apa ni yang tak perlu buatnya dekat klip ni, tak ada apa pun. Cumanya bila peperiksaan sedang berjalan, pensyarah ni tak galakkanlah untuk buat proses duplicate tu. Sekejap, boleh nampak ke saya punya? Nampak folder dia. Nampak folder sekejap, tengah hang ni. Dia tadi Dia kata apa? tak boleh duplicate mana ya? Kenapa tadi ya? Duplicate activity. Duplicate activity semasa peperiksaan sedang berjalan. Kalau sebelum tu boleh je nak duplicate. Tapi kalau semasa peperiksaan sedang berjalan tu, tak boleh duplicate. Sebab nanti akan ada macam proses, macam jam lah bila student nak tengah jawab tu dia akan jam. Contoh dia macam mana duplicate activity? Sekejap. Contoh kalau kita nak copy aktiviti tu,
buat another activity yang sama tapi tak boleh Okey. Yang dalam klik tu lah. ya. Jangan Hmm. masa kita tengah guna. Lepas tu Liha, yang kalau macam soalan Nak tunjuk susah. soalan exam yang kita nak guna daripada 2 sem yang lalu, kita dah duplicate boleh kan? Boleh. Duplicate tu kita kena buat proses restore dengan backup. Restore yang lama, lepas tu backup yang kat baru. Boleh tunjuk tak? Sayang. Tak laptop hang ke apa? Saya Dr. Azwar, laptop saya hang. Nak buat alternate enter pun tak boleh. Control Control alternate enter. Control alternate delete. Delete tak boleh. Tak boleh go. Tak boleh sementara tu kita pergi ke Dr. Suhailang lah kot. Zuriha tak? Macam mana Dr. Azwar? Kita sementara tunggu ni, kita move ke Dr. Suhailang lah untuk bagi talk. Boleh tak? Dr. Azwar. Tapi sebelum tu kalau ada apa-apa soalan dengan Puan Izliha boleh tanya lah dulu kot. Nak tanya kan boleh tak? Diha minta Dr. Suhailan tunjuk tak apa yang duplicate tu. Boleh. Backup tu sementara sebab Diha tak boleh show ni kan, tak boleh share. Thank you. Okey. So dijemput Dr. Suhailan untuk beri taklimat lah berkenaan dengan Tapi CQI. saya kena tutup sharing dulu kan? Kena stop sharing. Itulah masalahnya tak boleh nak tekan apa-apa Kalau tak Diha keluar. Dia keluar dulu, masuk balik. Keluar. Tapi nanti Dr. tutup Suhailan balik share meeting dulu. tak? Dr. Suhailan host share tu? je. Host ganti orang lain, tukar orang lain. Dr. Suhailan share tu boleh? Boleh Boleh. Saya tutup tapi tak ada meeting tak tutup ke? Sayalah Dia tak tutup ni untuk saya dalam Malaysia je. Izdiha left dulu masuk balik. Dah takut left meeting tak ada. Sebab Tak. sebab dia host. Host bagi host orang lain. Kalau sempat tukar, kalau boleh tukar. Kalau tak boleh hang terus, biar je. Sekejap saya on guna handphone jap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Okay. Harap semua dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Gerak lah kerah. InsyaAllah. Agak Dr. Lan sihat juga. Segar. InsyaAllah. Saya akan cover untuk CQI. Tapi sebelum tu ada beberapa tambahan yang saya nak buat berkaitan dengan peperiksaan ni. Sebab untuk mengelakkan isu meniru lah utamanya. Ada kes bila kita buat exam tu kan, mungkin kita buat exam tu dia boleh attempt sekali kan, tapi sebenarnya pelajar dia boleh masuk sebagai orang lain, dan dia buka soalan dulu, lepas tu dia tutup soalan, and then baru dia masuk sebagai dia. Yang tu sebenarnya kita kena sebagai pensyarah ni kita kena monitor lah. Tapi cara yang paling selamat adalah sebelum exam bermula, kita pastikan yang mengambil kursus kita tu memang orang yang sepatutnya lah, tidak ada orang-orang yang tidak dikenali di dalam kursus tersebut lah. Biasanya orang yang tidak dikenali tu adalah spy student kita lah. Dia nak masuk kuis dulu, dia tengok dulu, dan dia pass soalan tu kepada student. Jadi cara dia ialah kita buka kursus ni, kita make sure student yang enroll saja yang berada dalam kursus kita, dekat enroll user ni, pastikan
Kalau student kita tahu ada 13, so satu tu adalah kita lah, ataupun teacher lah. So macam kelas saya dia 13 orang student, termasuk seorang teacher, itu saya, so 14 lah. Ini okey lah, dan kita boleh tengok kat sini. Biasanya student yang kadang bukan spy jugalah, kadang ada senior dia kan, dia nak tengok kursus yang dia dah ambil saya lepas, dia tak ingat apa-apa, dia masuk kursus tu. Jadi kita boleh detect lah, contohnya dia akan jadi last access ni, dia akan jadi mungkin 3 bulan dia tak access kan. Sebab dia masuk mula-mula tu je, mungkin nak ambil nota je. Jadi kita boleh tengok kat sini, macam sini saya dah filter lah. Ada je yang masuk 2 orang tadi, saya dah delete. So, kita tengok lah, contohnya 8 hours, 4 days. Ni okey lah, pasal student kita lah, ni aktif ni kan. Okay, kalau dia bukan student kita, kita ambil subjek lain lah. Users, enroll users. Dia boleh sort lah ni. Sort kat sini, last access. Ni kan ni 97 hari, 90 hari, 3 bulan yang lalu lah ni masuk pelajar saya lepas ni. Kita boleh delete lah ni. Sebab waktu exam nanti dia orang dia boleh masuk dan dia akan kacau kita punya exam lah. Seolah-olah kita buat exam kan, dia orang luar masuk. Dan ni 12 day ni okey lah, student kita. So yang mana-mana lebih-lebih days ni dia tak aktif ni bukan student kita lah. Bukan student yang aktif semester ni. Dia terdelete lah, nak enroll dia delete je, tekan ni, delete. And then waktu exam tu sebenarnya student boleh masuk lagi. Walaupun kita dah delete student tu. Waktu exam maksudnya kalau dia nak suruh kawan dia masuk untuk tengok soalan, dia boleh suruh masuk. Sebab ada satu benda lagi kita kena buat ialah enrollment method ni. Okay, kita buka enrollment method ni. Kita kena tutup mata ni. Untuk self enrollment ni kita kena tutup. Jadi lepas ni tak ada orang lah boleh masuk kursus kita. Kecuali yang sudah enroll lah. So klik je ni, disable. Selepas ni siapa-siapa nak masuk, dia buka je kursus ni, dia tak boleh enroll lah. Ataupun kita boleh letak password tu terpulang lah. Tapi just enable, disable. So sebelum exam, pastikan ini kita disable lah self enrollment ni. Supaya tidak ada orang luar yang tidak berdaftar masuk exam tersebut. Saya rasa ini tak ada dalam panduan lah. So, ini benda yang penting juga lah. Okay, terima kasih Ras. Yang ni memang penting lah, saya rasa memang semua lecturer kena buat. Satunya untuk kita nak pastikan integriti peperiksaan, satunya kita nak, yang kedua untuk mudahkan kita untuk pemakahan nantilah. Dan hanya pelajar yang betul-betul ada dalam kita masuk. Cuma kadang-kadang pensyarah aware student dia last minute bila dah nak submit peperiksaan ni. So pastikan bila delete nama student tu, betul-betul student tu tak ada dalam yang memang student yang tak enroll dalam kursus kita lah. Wah, Azwar. Memang rekod ke ni sebab nanti kita akan share dengan lecturers kan? Ya. Okay, Memang ni thank you. record. Kita tahu sebab ni short notice. So memang kita akan share. Kita target Diha akan terus share lah video ni nanti. Okay, thank you. Okay, tadi yang dia nak tunjuk tu cara nak duplicate quiz lah. So dia ada 2 cara untuk duplicate quiz tu. Saya tunjuk satu. Satu tu salah satu cara tu dia boleh mendatangkan bahaya lah, bukan bahaya lah, boleh menyebabkan performance sistem tu masalah sikit kalau kita guna cara yang ada 2 cara. Saya tunjuk cara yang pertama. Jadi on. Ini katanya kita nak duplicate quiz ya. Saya katakan ini paling senang lah. Yang paling senang ni yang sebenarnya berbahaya sedikit lah. Dia tidak membahaya ketika talian tidak sibuk ataupun ketika orang tidak ada akses kursus ni ataupun orang tak ada ambil kuis lah kursus ni. Tapi katakan waktu sekarang ni orang tengah ambil kuis dan kita klik duplicate ni, maka orang yang tengah ambil kuis tu akan jadi hang lah.
dia akan keluar database error lah macam lah. Sebenarnya bila kita duplicate tu dia akan lock database tu, menyebabkan orang yang tengah ambil quiz tu tak boleh nak save. Jadi masalah pada yang tengah ambil quiz. Kalau sebelum ambil quiz tak apa. So, ini paling senang lah, duplicate lah. Tapi make sure waktu kita duplicate tu tidak ada pelajar yang tengah ambil quiz tersebut. Kalau tak memang quiz tu ataupun test tu akan problem lah waktu tu. Okay, ni paling senang lah. Yang paling selamat lah, yang paling selamat. Okay, yang paling selamat adalah kita guna import export dia. Dia guna backup. Okay, so kita backup and then kita restore. Okay, so itu yang paling ni lah. Yang paling selamat lah. Tapi kalau student memang tak ada access waktu tu, boleh je kita duplicate. Tidak ada masalah. Cuma dia akan masalah bila kita share kursus tu lah. Kita tak tahu student kita tengah ambil exam tapi pensyarah lain yang guna kursus yang sama dia pergi duplicate. Itu akan ada isu lah. Kalau kita ada ramai pensyarah dalam satu kursus, kita nak selamat guna cara ni lah. Next. Maksudnya duplicate sebelum benda tu kita nak guna lah, kalau nak lebih selamat ke macam mana lah? Dia kena pastikan tidak ada orang ambil kuis waktu tu. Tapi kalau kita share ramai pensyarah kena tanyalah pensyarah-pensyarah lain dia buat tak. So ni cara kedua lah. Yang kedua kita macam nak backup kursus lah, tapi kita hanya backup kuis tersebut sajalah. Saya ambil mana kuis. Ni kita kena antik lah, mana yang kita tak nak backup kita antik. Ini mungkin perlu waktu terdesak lah, contohnya kuis dah start tapi ada satu lagi tak set up lagi kan. Okay lah, kita kalau ramai pensyarah ni berlaku lah. So kalau nak duplicate juga, so ini cara dia lah. Menggunakan backup course. Maksudnya kita uncheck semua benda lain lah kecuali benda yang kita nak backup tu. Okay. Ini step ni sebenarnya sama lah kalau kita at the end of the course kita nak backup kursus kita sama lah ni. Cuma saya tunjuk untuk backup quiz sajalah. Okay, so kita tutup yang ni lah. Okay, online. Okay. Tak payahlah aktiviti tak payah. Ni dia akan backup lah. Tanda right ni dia akan backup. Dan kita punya namakan ni. Ke boleh dia backup terus dekat quiz tu? Boleh. Backup semua ni kan? Dekat quiz. Balik. Dekat quiz saja. Ni kita backup quiz tu saja. Ni untuk backup kursus lah. Backup. Okay, kita backup quiz tadi. Okay. Sini ada backup ni. Kita backup. Next. So dia akan tick yang ni sajalah. Next. Kita letak nama quiz. Okay. Ni maintain.mbz tu dia punya nama file dia lah. Tu maintain, yang depan tu boleh tukar. Then perform backup. Okay. Ini sama juga, contohnya kita ini juga boleh guna. Contohnya kita nak duplicate quiz kita ni dalam kursus lain. Okay, pensyarah tu ajar kursus sama tapi dia buat dua kursus kan.
Tapi kita nak share quiz yang sama ataupun test yang sama. So kita cara dia adalah kita backup dan bagi file dekat dia. Bila kita dah backup ni, dia akan pergi kepada restore ni. Basically di sini tempat file yang kita dah backup lah. Dia dah ada kat sini. Jadi kita download. Bila kita download, so mana-mana tempat yang kita ataupun kursus yang kita nak ambil quiz ni, just kita buka saja kita punya course ni. Kita download tu. Kita download. Save. Dan kita boleh share lah dengan kawan-kawan kita untuk kursus dia. So dia boleh pergi dekat kursus ni. And then dia pergi dekat restore. Kita pilih file. Dan cari ini .mbz ni. Open. Upload. Okay, and then restore lah. So bila kita nak restore ni, dia akan tanya ada beberapa step yang dia akan tanya. So ni continue. So sini dia akan tanya ni mungkin sebab saya admin lah. So dia ada, kita boleh restore kat kursus lain lah. Kalau pensyarah biasa dia tidak ada kursus lain lah. Dia ada kursus dia je. So saya akan ambil kursus. Mana kursus saya tak ada. Okay, kita pilih kursus tu. Biasa kalau pensyarah biasa dia tak keluar semua kursus lah. Dia keluar kursus dia lah. Okay, dia akan keluar yang ni. Just next. Okay, next. Dan kita buat perform restore. Restore. Rasa dia ada buat video dia kan? Dia Kita tunjuk saya video. buat video untuk restore dengan backup. Backup dengan Ini dah restore ada. dulu lah. Itu Untuk mungkin khusus. kalau nak share dengan ahli fakulti, better share yang video tu sajalah. Sebab itu direct lah. Sebab sini dicampur benda lain lagi kan. Okay, kalau kita tengok kat sini lah kalau yang saya sebut video dia tu. Spesifik kalau nak share dengan ahli fakulti. Ada Tu backup dan restore atas tu. Yang tu. course. Yang quiz tak ada? Tak ada, tu termasuk sekali tu. Tu sekali. So yang ni backup and restore course ni. Okay. Saya rasa dia akan akan digunakan bila nak transfer ke kursus lain lah, nak duplicate ke kursus lain. Biasanya kita akan guna duplicate lah, cuma make sure duplicate tu waktu student tidak ada ambil test tersebut. Okay. Dan mana tadi? Agak mana? Yang restore dia. Dia di bawah saya tu. Sekali. Ataupun Dr. Search duplicate. Tapi saya rasa sebab saya tak pilih dia masa kita nak restore tu, dia akan tanya kan nak merge ataupun nak override kan. Jadi tak keluar. Buatlah. Okay, so boleh refer video tu lah nanti. Alright. So kita pergi kepada CQI lah. Macam mana kita nak generate CQI daripada clip lah. Sebenarnya clip ni dia ada gradebook ni. Gradebook ni sebenarnya kita boleh set up lah kalau kita nak. Ni dah masuk tadi ni.
kita boleh set up untuk paparkan kerimat dekat kita punya kursus. Tapi dia agak complicated sikit lah untuk setting gradebook ni. Jadi kita come up dengan kita punya version sendiri pergi dekat gradebook ni. Just pilih subjek kita. Saya ada 2 subjek, dengan keluar subjek yang aktif sajalah. Okay, saya pilih semesta apa yang kita nak generate ni. Okay, semesta 2. And then configuration file ni kalau belum buat, dia kan tak adalah yang atas ni, dia akan create new lah. So kita kena create new. And then ini dia akan check betul ke kod ni dengan sistem akademik lah. So kalau betul, dia akan tanda right ni. And then step kedua adalah kita kena create OBE course untuk subjek ni. Sebab kita nak CQI, kita kena tahu assessment tu dia reflect kepada MPM mana, CLO mana kan. So basically kalau subjek ni sudah ada di dalam sistem OBE, dia akan automatic ada ni. Ini saya delete lah. Buat baru lah. So, subjek saya ni dalam sistem OBE dia tidak ada lah. Sebab tu dia kosong ni. Katakan subjek yang ada dalam sistem OBE. So, okay, saya ambil subjek problem solving ni. Tak link ni. Ni saya kena check dia akan link dengan sistem OBE sepatutnya ni. Maksudnya dekat sini dia akan ada ni dikeluar manual kan. Tapi kalau kursus kita tu sudah ada dalam OBE, dia akan ada nama kursus daripada OBE tu. Dia akan compare lah kod yang sama, dia akan ambil daripada sistem OBE dan dia just tick je lah. Macam ni saya dah buat lah. Ini kita dah buat manual sebab dia tidak ada dalam OBE. So, dia akan keluar manual. Okay. Ni lah. Ni ada tak delete. Okay. Basically kalau kita mula-mula buka dia macam ni lah. So, kita belum create apa-apa file configuration untuk setting CPI pada kursus ni. Dia kena create new dulu. Okay. Kalau ada OBE dia akan ada atas sini lah. Ada dalam list ni just tick lah. Tapi macam subjek ni belum ada dalam sistem OBE. So create new OBE course. 3 CLO. Kalau 2 CLO pilih 2. Kalau 3 pilih 3. Ini kalau boleh masukkan kita punya ayat CLO lah. Tapi saya nak cepat ni saya buat CLO 1 je lah. CLO 2 and then CLO 3. Tekan untuk taksonomi CLO 1 ni C3. Kemudian ni MPS 1. Yang ni P4. MPS 2. So ini memang dia buat untuk kita tengok MKF ni dia tidak ada yang sebelah tu lah. So ini memang purposely untuk MKF version 1 sahaja. Sebab MKF version 2 sepatutnya dah ada daripada sistem OBE lah. Jadi dia tak perlu buat ni. So kalau MKF version 2 pastikan register dekat sistem OBE. Okay, CLO 3 katakan A3. PF. Nah, okay. So, setiap CLO ni kita kena ada assessment dia. Contohnya ini buat test. Lan, yes. nak tanya, yang ni kita copy direct daripada DCI kita je lah kan? Just masuk buat kita create new kan? Okay. Ni dalam DCI lah. Copy. Saya nak cepat ni saya tunjuk terus lah. Saya tak buka DCI tu. Okay. Thank you. Okay, so kita pilih assessment dia.
betul untuk CO1 ni ada test dan dia adalah berbentuk continuous assessment. Dekat ini test katakan 20 Kalau ada CO1 ni ada 2 test, kita buatlah test 2. Ini pun 20. Dia boleh ada up to 3 lah, 3 assessment per CLO. So yang ni katakan projek berapa dah? So katakan projek 40. Dan ini final, ini exam. Ni boleh buat final. Pun nak buat continuous, kalau DCI kata continuous semua, continuous lah. Saya katakan ini 40. Dan then kita boleh save ni macam khusus OBE kita lah, tapi dia tak akan simpan dalam sistem OBE tu, dia akan simpan dekat kredit sajalah. So ni boleh lah buat nama apa saja kita nak lah. Default dia macam ni lah. So dia akan ada nama khusus dan nama user lah yang key in. Save je. Kita kena pilih balik subjek tadi. Tapi khusus OBE dah ada. Masih lagi create new. Untuk config CQI ni kita belum buat lah. Yang tadi kita just buat khusus OBE saja. So create new. So dia dah ada lah yang kita dah create tadi. So just klik je kat sini. So dia akan keluar lah yang kita dah buat tadi. Continuous assessment, ada test, ada project, ada final exam. Jadi apa yang kita kena buat kat sini, just pilih saja. Contohnya test 20 ni dekat klik, dia reflect kepada aktiviti mana. Klik je kat sini. Dia akan keluar lah, dia akan sort by quiz, by assignment, lesson dan forum lah. Semua aktiviti dekat klik yang kita ada bagi grade, dia akan keluar kat sini. Ini termasuk forum ni, ada grade ni. So dia akan keluar. Kalau tengok yang ni dia warna grey sikit, ini maksudnya kita hide quiz ni. Kita hide. Sama juga assignment ni dia hide. Tapi still boleh pilih lah. Dia katakan untuk test ni 20 markah, saya ambil yang ni. Okay. Hide from student ni sebab apa yang kita setting kat sini, student akan nampak sebagai carry mark. Tapi katakan kalau kita tak nak tunjuk ujian satu ni, tak nak tunjuk markah kepada pelajar, kita just klik hide lah. So, bila pelajar buka gradebook nanti, dia tak akan nampak markah bagi ujian. So hide ni perlu jika ada continuous assessment yang kita tak nak tunjuk markah kepada pelajar. So just klik hide lah. Okay, kalau tak nak, kalau ini memang continuous assessment dan student boleh tengok kalimat, so tak perlu klik hide ni. So just mapping je projek. Kat klik ni mana. So, katakan projek 40. Dia boleh pilih banyak lah. Contohnya projek saya ni ada 2. So saya boleh tick 2. Sebab saya buat projek ni, sebab satu projek dia ada satu assignment, dia ada rubrik. Tapi rubrik ni yang ni reflect kepada CO1. Yang kedua ni reflect kepada CO2. Jadi saya kena buat 2 lah. Okay. Dan final exam. Exam 40 So katakan test. Lan tanya lagi, final exam kita tak reveal lah kan pada student kan? Kita hanya reveal Konas ke untuk yang 100% Konas? Kita reveal final exam, final assessment tu. Itu atas fakulti lah. Biasa final exam kita tak reveal lah. Tapi yang kalau final exam tu dia ada berbentuk Konas, kita kena hide lah. Ya, still kita tak boleh review pada student kan? Sebab kita boleh review 60% ni tak? Okay, takut salah. Okay. Jadi kalau benda ni sudah berada dalam final exam, final assessment ni, kita tak hide pun student tak boleh tengok ni. Tapi kalau dekat Konas ni student boleh tengok lah. Markah 20-40 ni student boleh tengok. Tapi kata kita tak nak boleh tengok yang 5 markah ni, yang 5 markah tu kita klik hide lah. Kena hide. Okay, satu lagi soalan Lan. Yang kita nak review markah ni adalah markah yang graded automatically dekat klip, bukan automatically graded dekat klip ke ataupun sahaja, atau including yang ada kan kita ada some test apa yang kita grade offline kan? Ke dia yang markah berada asalkan markah tu ada kat klip, dia akan tunjuk lah.
Okey, walaupun kita grade offline tapi kita masuk dalam markah dalam Ah, klip so dia akan boleh reveal. Okey, thank you. okay. Alright. So masa kita setting ni kena make sure dia, kalau kita tengok kat sini dia ada quiz and then dia ada full mark ni. Full mark dia ni. Full mark ni setting dia dekat quiz tu sendiri. Okay. Ni 30 ni datang daripada mana? Dekat quiz tu sendirilah. So kena setting dekat quiz tu. Contohnya ni quiz week 7 tu. So biasa assignment dengan saya tunjuk untuk setting mark maximum grade bagi quiz dan juga assignment. So saya tunjuk yang quiz dulu. Kita buka quiz untuk setting maximum mark dia. Kadang-kadang kita buat soalan tu mungkin 100% tapi apa kita ambil mungkin 40%, 30%. So apa yang kita nak setting full mark dia tu pergi dekat quiz ni, dekat sini ya. Ni untuk quiz. Cuba tengok sini total mark daripada soalan 20. Ni soalan-soalan dia ni campur-campur ni satu markah 20 tapi kita akan convert kepada 30. So kena save kat sini. Tu untuk quiz. Dan untuk assignment Untuk assignment. Doktor, tadi yang duplicate tadi tu, yang tu lah. Yang Ya, quiz tu lah doktor. Sebab dia 2 tadi tu kan. ada 2 dia. Satu Yang ni yang bawah tu. Semua ni tak ada yang attempt, sudut attempt tak ada. Ya, hide dulu ya. Okey. Lepas tu nak setting maximum grade untuk assignment Assignment pergi kat sini. Assignment dekat edit setting. Edit setting dekat grade. Tu dekat sini ni maximum grade. Tu tak kisahlah kita letak rubrik kita ataupun kita bagi markah 100 pun, tapi last klik akan convert kepada 10% saja. Ini maximum grade dia. Save lah. So bila kita dah save tu dekat sini just refresh je. So nanti dia akan update lah. Ini kalau kita dah ubah daripada maximum grade lain dia akan berubah lah. So macam ni kan 40. Ini dia 40 tak ada. Tekan saya ambil yang ni assignment ni. So ni 100 kan. So make sure tukar dulu biar dia sama dengan 40 ni. Sebab kita nak generate CQI ni di final markah dah. Jadi kita tak perlu nak convert dah. So assignment tugasan 1. Tak dengar suara Dr. Sailan. Tak dengar? Test. Boleh. Saya dengar loud and clear. Thank you. Okay. Ya. Dia ambil ni lah projek ni. Okay. Ini katakan ni 10 kan. Jadi kita nak jadikan 40. Okay, yang ni nak jadikan 40. Okay. Edit setting. Ini dekat grade. Jadikan dia 40. So maximum grade ni boleh tukar bila-bila masa je. Contohnya kita dah habis grade dah bagi markah 100% tu. Bila-bila masa kita boleh tukar ni. Dia akan convert lah. Dia akan automatic scale kepada 40% ni lah kalau kita dah set ni. Okay, jadi refresh. So yang tadi 10 jadi 40 dah. Okay. Ini label yang ini kena edit dekat label ataupun nama projek tu lah. Seterusnya dah setting ni semua dah cukup ni 40, dah cukup ni 40, ni pun dah ni lebih ya. Lebih. 30.
apa lah. Ni anggap sebagai 20 lah. Saya tak nak ubah sebab ni memang markah yang saya bagi 30 lah. Okey, seterusnya kita kena upload senarai pelajar yang berdaftar. So, kita boleh upload sama ada pelajar tu dalam grup. So, kita boleh buat setting ni. Setting ni kita boleh buat ni untuk grup A. Dan kita boleh buat create new lagi untuk grup B. Dan senarai nama yang kita submit tu adalah nama grup B sajalah. Ni case kalau kita nak ada grup-grup lah. Okay, nah case saya tidak ada grup. So, dua cara nak upload, sama ada kita guna template ni. Download template ni. Buka ni. Sebab mungkin kita dah buat Excel kita sendiri, dah ada grup-grup tu. Jadi kalau kita nak download daripada portal, nak kena clean balik kan. So, paste je kat sini. Nombor pelajar, nama pelajar, progress semester ni optional saja. Ni pun boleh ignore je. So, paste je lah kat sini senarai nama pelajar bagi grup yang kita dah set up tu. Save file ni dan terus save and then upload lah. Browse and then upload. Okay. Cuma saya kena pilih balik student. Okay, so saya nak tunjuk untuk download senarai student daripada portal. So boleh klik je kat sini ataupun buka portal. Okay, ni link ni dia akan keluar sebenarnya dekat, kita buka portal ni. Aplikasi awal sini daftaran khusus ya, kita akan buka inilah. Terus senarai pelajar sesi 2 semester 2 sesi 2021. Saya ikut khusus kita. Okay, and then klik download Excel ya. Senarai pelajar Excel. Okay. Kita boleh buka file ni. Kalau kita download ni, saya nasihatkan sebab dia keluar format ni tak betul lah. Format ni bukan format Excel, jadi keluar macam ni. So tak apa, klik yes. And then kita save as file ni sebagai Excel. Letak kat desktop. Tengok kalau bila nak save tu dia jadi HTML kan. Ni akan ada problem. Jadi kena save sebagai Excel lah. My student. Okay, so katakan ini semua student kita. Okay, kalau nak buang delete lah mana-mana. Jadi saya maintain je 17 pelajar tu. So, browse. Kat desktop tadi tu. My student. Okay. Pastikan nama ni betul. Kalau ada group, buat grouping lah. Okay, save setting. Ini kata file updated. Okay, so pilih balik subjek kita. Ni dah siap lah. Jadi kita nak tengok markah Dia akan ada lah ni. So kalau kita create new untuk group B, dia akan keluar lah. Halang group B, create new, group C. So ini yang kita dah create tadi. So dia akan lekat kat sini. Dan ni kita boleh double check balik. Okay, betul yang kita buat dia. Dan ni boleh edit bila-bila masa and then just update setting lah. Sama juga senarai pelajar boleh update balik. Browse and upload balik, dia akan edit je. Dia match by matric number ke lah? Matric number. Cik Suhailan, Ya. kalau dekat sini yang kita ada group ni, so maksudnya memang kena set ikut group lah, kan? Tak boleh nak select, maknanya dekat macam nak browse template
senarai pelajar tadi, kita tak boleh letak semua student kita. Ni tengok apa ada setting klik kita lah. Kalau setting klik kita, contohnya bila kita nak projek ni, kita buat assignment, ni assignment group A, ni assignment group B, ni assignment group C. Jadi kita tak boleh pilih semua tu. Tu kena pilih ikut group lah dan kena submit nama ikut group. Ni pilih semua sebab dia macam memang satu assignment ni. Tak ada group. Tak ada group. Tapi kalau assignment tu kita buat group lah, contohnya assignment ni group A, assignment ni group B, kita tak boleh pilih tick dua ni lah sebab nanti bila kita upload, ada pelajar untuk assignment A di group B, dia takkan keluar lah markah dia. Sebab dia dekat assignment group B. Okay, so dah siap ni, just view lah, view je, view marks. Dia akan keluar lah, ni yang 30%, dia akan automatic ada markah. Ini keluar lah. Kalau dia keluar not yet graded ni, kita belum grade lah dia. Kalau no attempt ni, maksudnya student belum submit apa-apa lagi untuk assignment ni. Okay, kalau nak grade pun boleh terus dia klik kat sini, dia akan automatic keluar page untuk kita bagi markah lah kepada pelajar tu. Save je kat sini and then dia akan automatic ada markah lah kat sini. So ini belum lagi CQI, cuma dia tunjuk report ni betul ke tak betul. Basically bila kita dah buka page ni, pelajar automatic boleh tengok markah dia. Contohnya kalau pelajar ni masuk dia punya clip, dia klik dekat gradebook ni. Dia klik dekat gradebook pelajar dia akan nampak seperti mana ini. Dia keluar macam ni. Kalau dia klik gradebook dah, kalau pelajar klik gradebook keluar macam ni, kalau kita klik gradebook keluar yang setting-setting tadi lah. So ini contoh paparan pelajar, jadi boleh tengok subjek ni, master ni, and then dia boleh tengok lah kalau ada group B dia pilih lah, di group B dia akan pilih group B. Ini ada satu je, dia pilih satu, so dia akan dapat lah apa yang kita dah set tadi tu. So yang final tak masuk lah sini. So kita nampak ni 24 ni dia belum submit, so kita pun belum bagi markah. Per 70 lah sebab tadi saya tak tahu, tak adjust ni kan, yang test tu. So dia boleh tengok carry mark dia kat sini. Tak perlulah kita nak upload apa-apa kan. And then untuk download dalam bentuk CQI tu, be make sure lah tak ada merah ni semua. Contoh ni 110 sebab saya tak edit ni jadi jadi 10 dia. Jadi make sure tidak ada merah-merah ni barulah kita download lah. Kalau tak CQI kita tu salah lah. Merah ni maksudnya apa? Merah tu salah lah. Ni beritahu lah kalau kat sini merah ni sebab student belum submit assignment. Ini kuning ni kita yang belum bagi markah. Ini pun boleh je kalau student belum submit assignment, kita nak bagi markah terus pun boleh je. Okay, mungkin dia submit ikut medium lain kan. Jadi kita bagi markah lah. Dan merah dekat sini 110 sebab sepatutnya 100% lah. So, sekarang ni corner saya setting tak betul lah sebab sini sepatut tadi 20 kan, saya tak ubah. Di sini 30, 35 campur ni. Tengok yang final ni pelajar tak nampak ni. Projek A ni final 10% kan. So pelajar tak nampak yang tu. Kalau kita tengok paparan pelajar tadi tu, yang final dia takkan nampak lah dengan yang kita hide. So dia tak nampak lah yang final tu. Ni yang final ni kan. Projek A ni tidak ada lah dekat sini. Tak ada projek A. So kat sini pun dia pelajar akan tengok CLO mana dan MQF apalah yang kita dah set lah untuk pelajar tu, untuk assessment tu. And then merah yang dekat sini pula, ini untuk guide kita lah. Setengah fakulti dia menggunakan kena lulus dua-dua komponen. Ni markah lulus lah. Kalau merah ni maksudnya tidak lulus. Maksudnya markah lulus kita 40%. 40% daripada 70. So, tu markah lulus. So, maksudnya 28. Tapi yang dapat kurang daripada 28, dia akan merahkan. Maksudnya tidak lulus bagi KONAS. Ini pun sama. 40% ni 40% markah lulus daripada 40%. Maksudnya siapa yang kurang daripada 16 dia akan merahkan. Ni just mungkin untuk alert lah.
And then untuk kita download CQI, just klik je dekat button ni lah. Tapi make sure semua ni dah okey lah. Kalau tak dekat CQI nanti akan ada error. Bukan error lah. Mungkin kita tak sedar. Okay, so kita download CQI. Klik tu dia akan auto download ke CQI. Okay. Tu kat sini dia akan jadi tak betul lah sikit. Ini jadi 110. So ni basically dia akan follow je apa markah yang ada daripada klik lah. Node attempt dia keluarlah node attempt. Tu tak perlu buat apa, cuma kita kena edit sikit kat atas ni, SAM ni, and then ikut program, nama program ni tak ada. KI. Pastilah editing yang perlu kita buat dan juga laporan CQI lah. Okay, laporan CQI. Ini CO2 tak ada markah lagi, CO3 tidak ada markah. Dan juga sini pun kita kena tulis balik LO punya description tu. Tu CQI, tapi part untuk generate markah ni tak perlu kacau lah sebab dia memang daripada sistem dah. Kelebihan kita guna CQI dekat Clip ni, pelajar boleh tengok sama apa yang kita nak submit dekat sistem Sysmart nanti, pelajar boleh tahu markah apa yang kita akan submit. Kita based on CQI ni based on kat Clip. Clip pelajar boleh tengok kerimat dia based on sistem yang kita key in. Jadi markah dia akan tally lah. Kalau kita buat asing-asing, mungkin CQI ni kita tersilap markah. Dekat Clip markah lain, dekat CQI ni kita key in manual. Jadi pelajar ingat markah dia lain. Yang tu tak boleh nak trace lah. Cuma yang group tadi, kalau kita buat by group, kita akan create banyak CQI lah. Contohnya ni untuk group 1 kan. Lepas tu group kedua ada CQI lain. So yang tu kalau nak combine, just copy lah. Copy je daripada CQI yang file lain tu, copy. And then paste je lah dekat sini. Itu biasalah. Kalau nak combine CQI lah kalau kita buat group banyak-banyak kan. Saya nak try copy semalam dekat CQI ni tapi dia tak boleh copy. Kenapa Sebab tak bayar yuran. Sebenarnya dia ada password. Saya dah buat password tu, so patut boleh masuk lah. Okay. Nak tanya Azwa ke atau Lan pun boleh. Tapi saya nak tanya beberapa soalan. Soalan pertama, kita wajib ke guna gradebook ataupun CQI dekat Clip ni untuk kita punya perprosesan markah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, ada kita boleh guna CQI Clip ni kalau semua markah tu dimasukkan dalam Clip lah. So maksudnya kalau diwajibkan, maksudnya kita kena masuk semua and select group dan sebagainya lah. So yalah, untuk sebahagian pensyarah mungkin jadi quite troublesome dan mungkin yang rasa macam complicated lah untuk sebahagian pensyarah. So akan ada yang result macam kita buat sekarang, macam saya personally, kita buat guna CQI biasa tapi nak check markah student tu maksudnya memang kita kena bagi markah awal dan student semok lah pula. Memang kita buat manual pun kan masuk dalam Excel template CQI yang kita dapat tau. So macam mana sebenarnya semester ni kita memang wajib guna ni ataupun kita boleh proceed dengan CQI template yang biasa? Okey, kalau saya boleh jawab soalan tu, sekarang ni belum wajib tapi kami menggalakkanlah guna ni. Satunya ialah untuk apa ni, kita nak elak error-error daripada markah tu lah kan. Kalau kita tengok sampai beberapa kali mesyuarat masuk senat, is adalah problem markah tak sama dengan Sysmart, markah silap tambah Excel dan sebagainya. So kita nak cuba elak benda tu lah. Dan untuk yang peringkat ni kita tak sampai wajib lagi tapi kita galakkanlah kalau terutamanya PJK ke untuk menggunakan ni untuk familiar dan boleh train kepada orang lain. Kita faham untuk permulaan memang nampak susah tapi kalau kita dah biasa guna, insya-Allah lah. Dan hopefully by untuk next semester tu kita cubalah guna apa yang ada sebab dia automatic dia tarik daripada OBE. Dan kalau MTF 2 tu dah settle, lagilah banyak dia punya kelebihan lah.
Okay, untuk yang ni sekarang ni tak wajib lah. Untuk yang catatan untuk jawab soalan tu. Okey, terima kasih Wah. Okay. Kalau nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Fakulti of Pharmacy kita belum apply OBE system lah, OBE DCI. Kita belum guna OBE DCI. So macam mana? Okay, yang belum guna OBE tu basically yang saya tunjuk tadi tu yang tidak ada OBE lah. Kita tengok Bila kita create new ni, dia tak akan keluar dekat sini lah. So kita basically memang kena create new OBE course. Kalau dah ada kat sistem, dia automatic dah ada list kat sini, kat atas ni. So, sekarang ni tidak ada, so mana-mana fakulti saya rasa belum ada lagi kot yang dah implement version 2 tu. So just click create new OBE course and then kita create kat sini lah. Dia nak capture CLO, taxonomy, MQF dan assessment. Once kita dah create, dia akan ada macam ni. Dia akan keluar manual. So kita just pilih and then tick lah. Okay, thank you very much. Okay. Betul ala-ala saya dah bersama PJK ni, saya nak tunjuk penggunaan CQI ni . Mungkin CQI tu, kita nampak CQI tu habis kat Sismat je kan. So, sebenarnya CQI ni dia penting untuk buat pelaporan PLO lah. So kita sebelum ni dalam e-coffee tu kita dah suruh pensyarah untuk uploadkan CQI tu. Jadi pentinglah CQI tu dibuat secara betul sebab jika tidak betul dia akan menyebabkan pelaporan PLO tidak betul lah. Jadi sebab tu kita kalau fakulti tidak ada kaedah ataupun cara untuk pastikan CQI itu betul, macam di FIK dia ada buat audit ataupun ada mesyuarat pemeriksa, dia memang check lah CQI tu. Jadi kalau yang tidak ada tu mungkin tak sempat nak buat tu, so better enforce dengan guna gradebook kat klik lah sebab dia akan membantu lah. So CQI yang kita dah generate tadi, kita perlu submit ke dalam sistem e-coffee tu . So basically dia sama paparan ni, cuma ini lebih detail lah. So saya tunjuk dekat sini lah. So dekat e-coffee tu dia akan link ke sini sebenarnya. So kita tengok dia ambil semester lepas yang kita dah upload. Yang ni belum ada markah lagi lah. So ini contoh subjek saya. Kalau belum ada subjek ataupun subjek tu tidak listed kat sini, subjek ni dia bergantung kepada U-time . So kalau kata kita diminta untuk mengajar kursus tersebut pada waktu mungkin dah nak habis semester dah kan, jadi U-time tu dah tak generate. So kita boleh add new lah, kita boleh add sendirilah kursus kita. So add sendirilah kursus tu untuk kita upload CQI. Kalau yang ni dia dah ada, dia based on U-time lah. So kita just browse file Sismat yang kita dah key in. Okay, file Sismat, Excel lah kita download. Sismat tu kita key in and then kita download Excel dia. So kita browse, kita upload file Excel lah. And then kita ini CQI Excel. So ini yang CQI kita dah download daripada klik ataupun yang kita buat sendiri tu. And then kita upload. So apa yang dia akan buat? Pertama dia akan check lah. Markah dekat CQI tu sama tak dengan markah yang dekat Sismat yang kita key in dekat portal maklumat pelajar ni. Yang dekat sini ni. Kita check kat sini lah. So kalau tidak sama dia akan keluar lah. Ni contoh result yang dah keluar. Pertama dia akan check dekat Sismat 43 orang. Apa yang kita upload kat sini lah. So maksudnya daripada access Sismat ni 43 orang. Daripada access CQI ni pun 43 orang. So dia tally lah. And then folder checking yang dia akan buat adalah ada tak markah yang tidak sama. Contohnya pelajar A dekat Sismat kita buat 70. Pelajar A dekat CQI kita buat 79. So dia akan keluar dekat sini error-error ni. Jadi sebelum kita Sismat ditutup, kita masih boleh edit lagi lah. Mungkin kesilapan kita lah waktu kita transfer CQI tu kita manually key in kan dekat Sismat tu. So sebelum kita tu kita betulkan kat Sismat and then download balik Sismat and then
upload balik. So yang lama tu dah boleh delete lah. Then upload balik, bila dah tak ada no errors ni barulah kita boleh proceed lah, tak perlu buat apa-apa lah. Kalau ada error, make sure kita betulkan dekat Sysmart lah supaya tidak ada kesalahan Sysmart tu selepas dah masuk Senet baru kita sedar problem lah sikit. So, apa yang kita upload kat sini mungkin kita nampak terhenti di sini sajalah. Sebenarnya dia tidak terhenti di sini. Ini pun saya dah enable, so semua orang kalau dah masuk sistem Akel ni, sistem Comel ni, dia akan ada CLO report. Kalau dulu kita bagi akses pada admin je, tapi sekarang kita dah bagi akses pada semua pensyarah supaya kita boleh value kita punya contribution dalam performance student lah. So, klik kat CLO report, dia akan keluar yang ni, kita boleh pilih semester, so tapi dia akan tunjuk subjek kita sajalah. Okay, ini yang kita dah upload. Sini pun kita boleh tengok detail lagi. Okay, so maksudnya kita sendiri pun tak perlu sedia dah file markah-markah tu. Detail pun dah ada dekat sistem ni. Detail dia lah. IDM. Ini yang kita upload kat Sysmart. Ini raw data dia lah. And then kita boleh tengok CLO report by semester. Maksudnya dia akan sistem akan splitkan pelajar kita ni. Contoh pelajar saya tadi. Ini subjek. Subjek ni kalau kita buka ni dia ada beberapa batch yang ambil lah. Ada batch yang intake 2018, ada batch yang intake 2019. Macam ni 49 ni, ni 2018. Student daripada 2018 baru ambil subjek ni. Tapi kita tak split lah. So dekat CLO report ni dia akan splitkan mengikut batch. Dia akan auto split lah. Maksudnya saya upload CQI tu saya tak asingkan ikut intake lah. Ataupun ikut program. Kalau kursus kita tu banyak program yang ambil, dia akan automatic sort balik lah. So sistem akan sort balik daripada senarai yang saya upload dan CQI tu, dia akan sortkan student yang mengikut batch lah. So batch 2018 ada 28 orang. So 28 orang ni sudah lulus MQF 1. Macam ni, daripada batch 2018, 26 orang saja yang lulus MQF 6. So dapat 93%. So dia akan lebih detail lagi analisis berbanding CQI kita. CQI kita dia tak ikut intake kan. Dan mungkin CQI kita tak ikut program kalau kita tak pecah ikut program. Tapi sistem akan pecah lah ikut program. Itu satu. Dan detail lagi kita boleh tengok kat sini, generate BL report. Kita boleh tengok intake bagi 2018-2019. PS1 kita boleh generate report. Ini PLO report lah. PLO report ni sekarang MPA minta lah kalau nak minta untuk full accreditation, dia akan minta PLO report ni. Ini dia akan untuk batch ni, batch intake 2019, student-student yang masuk pada sesi 2019-2020 ni, dia akan senaraikan semua kursus yang sudah diambil oleh pelajar sesi tersebut dan berapakah pencapaian MQF bagi setiap kursus, dan bila combine semua kursus ni, berapakah pencapaian MQF bagi program tersebut, bagi sesi tersebut. Dan kalau kita nak tengok detail pun kita boleh tengok ni. Tekan ni ada 4 orang saja yang lulus MQF 1 bagi subjek ni. Kita boleh tengok detail. Ini yang lulus MQF 1. Tapi yang tak lulus, kita boleh tengok juga. Maksudnya dia kumulatif lah ni. Sepanjang dia belajar dekat Iniza ni, up to the current semester, yang ni masih lagi belum lulus untuk MQF 1. So fakulti ataupun kita sendiri sebagai pensyarah boleh fikirkan intervensi plan lah, ataupun nak buat kelas tambahan ataupun nak beri special attention kepada pelajar ni, sebab kita dah tahu lah pelajar ni dari segi program dia masalah sikit lagi MQF dia. Samping tu juga bukan setakat pencapaian mengikut MQF ni, MQF ni reflect kepada PLO lah.
Dia pencapaian kepada dia ada juga tunjuk siapakah best student so far untuk mengikut MQF. Okay. So ini fakulti boleh. So sebelum ni kalau kita nak cari best student based on CGPA je. So CGPA mungkin tak memberi meaning yang terbaik lah. Terutama dalam kita nak locate untuk industri lah. Kalau nak hantar untuk competition ke. So kita tahulah siapa yang communication and teams yang paling tinggi markah dia. Ni pelajar ni. So kita boleh buat combination lah untuk dapatkan best student mengikut MQF tersebut. And then kat sini juga kita boleh buat comparison mengikut program, mengikut batch. So contohnya sebab saya lepas baru isi e-coffee tu baru ada dua intake baru yang ada data dia. So, kita boleh tengok setiap intake tu boleh compare. Contohnya intake 2018 yang mencapai MQF 1 ni 96%. Tapi intake 2019 77% saja, rendah daripada yang intake 2018. Jadi kita boleh compare lah kenapa ataupun apa yang kita dah buat menyebabkan penurunan kepada junior dia tu. Okay. So ni kelebihan kita menyediakan CQI tu lah untuk membolehkan kita boleh analyse program kita. Okay. Itu saja rasanya. Dr. Lan, saya nak tanya, sebelum tanya soalan, terima kasih sebab saya rasa sistem tu sangat-sangat membantulah untuk kita generate benda yang sebelum ni kita buat secara manual. Okey, cumanya saya nampak ada tips tak untuk macam semester lepas kita cuba untuk guna sistem ni di mana ada mismatch lah bilangan dalam CQI dengan bilangan pelajar dalam SISMAK sebab kita masukkan SISMAK dulu kan. So by right sepatutnya kita boleh recommend tak pada lecturers yang sepatutnya di semester tak perlulah asingkan mengikut program ataupun cohort, boleh longgokkan nama total students dalam satu kursus, lepas tu kita masukkan dalam SISMAK pun macam tu sebab sistem dah boleh extract. Maksudnya tak perlu pecah-pecah lah ikut cohort ataupun ikut program. So boleh tak kalau kita buat gitu ke? Satu, yang rasa tips kepada yang bermasalah. Terputus. Saya putus-putus ke macam mana? Masalah dalam tajuk animasi down smart, kita pergi edit. Putus. Ini putus-putus. Saya oh ya ke? Okey. Sekali lagi. Pertama kita masukkan, boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Yang pertama maksudnya kita Tak boleh dah. Betul pula. Tak kat chatting kot. So kelebihan yang saya explain sikit lah. Nanti ni tak dengar tu. Jadi saya explain sikit. Sistem ni, CQI ni yang kita upload tu, contohnya pelajar batch tu, ada pelajar yang sudah ambil subjek tu. Jadi semester ni ada katakan 10 orang yang dah ambil subjek tu, dia tak akan masuk lah untuk reporting bagi CQI bagi subjek tersebut untuk sesi dia. Sebab dia dah ambil 10 orang tu dah ambil, katakan dah ambil tahun lepas lagi dia dah ambil sebab dia banyak transfer subjek kan. Jadi sistem ni automatik akan tarik pelajar yang dah ambil tu sebab dia berada dalam intake tahun ni, dia akan masuk dalam report untuk intake tahun ni. Jadi sebenarnya kita tak perlulah nak kalau dari segi manual pun rasa kita tak buat lah mana yang pelajar yang dah ambil tu kita tak masuk balik kan. Sebab kalau kita tengok report dekat sini, kita nak kira balik lah. Dia akan pecah sebab contohnya compiler development ni sepatutnya pelajar yang patut ambil pada semester ni, semester 1 ni sesi 2020 ni, batch 2019 saja yang sepatutnya ambil, tapi ada batch
2018 yang ambil silap. Patutnya 2018 yang ambil tapi ada batch yang 2019. Ini junior yang ambil subjek ni. Tapi tak semua ni, mungkin total student adalah bagi batch ni mungkin total dia 30. So ada 15 orang lagi belum ambil. Dia akan ambil pada tahun depan. Jadi bila pelajar tahun depan tu ambil, dia akan include balik yang semester ni masuk yang pelajar tahun depan tu. Jadi 30 orang student akan masuk dalam report untuk intake dia lah. So ni lebih detail lah, dia akan split macam tu. Jadi kalau ikut keperluan tu memang tak ada keperluan lah untuk kita split kan, sebab kalau kita fikir banyak semester pun later on kalau kita nak buat manual memang kita akan tarik balik lah, cari balik lah siapa yang intake dia tu kan yang dah ambil sebelum-sebelum ni. Tapi manual tak boleh nak buat lah macam tu. Tapi sistem dia akan automatic, dia akan ambil walaupun pelajar tu ambil tidak bersekali dengan semester biasa yang orang lain ambil. Dia akan tarik je data tu. Untuk pelajar-pelajar yang lepas, kalau kita ada CQI, kita ada SISMAT, boleh je upload dalam e-copy, automatik dia akan update dalam ni lah. Automatik kita punya PLO ni dia akan update dengan data-data pelajar lama lah. Ini pelajar tahun lepas ni. Kita tengok sini dia ada bilangan pelajar. So, katakan untuk semester lepas, ini lambat sikit. Okay, semester lepas untuk subjek wireless communication bagi batch 2019-2020 hanya 5 orang saja yang ambil. Okay. Tapi batch ni katakan ada 30 orang. Jadi 25 orang lagi mungkin belum ambil. Jadi 25 orang tu mungkin markas SEM sekarang ni kita upload automatik nanti dia akan jadi sini 30. Dan dia akan calculate balik yang ni. Sama juga yang lepas-lepas. Student yang dah ambil tapi kita belum key in markah dia. Jadi bila kita key in je automatik dia akan accumulative dekat sini lah. So mana-mana kalau kita ada data CQI, ada data, saya rasa SISMAT tu dia optional. Yang penting CQI tu upload dekat e-copy tu. So once kita dah upload CQI dekat e-copy tu automatik dia akan update lah semua report ni. Mengikut batch dan mengikut program. Tengok soalan chatting ya. Okay, soalan nombor 2 tu saya dah jawab. Maksudnya upload je lah CQI tu Total nama SISMAT masih equal to total. Okay, so bila kita submit ini basically dia keluar error lah kalau katakan CQI kita tu kita hanya buat untuk 40 orang. 2 orang lagi mungkin kita letak dalam CQI lain, mungkin di program lain kan. Tapi kat SISMAT kita key in sekaligus je semua student tu. Jadi dia akan ada error di sini lah. Dia akan ada beritahu 43 student, sini ada 40 student saja. Tapi error di sini tidak ada error lah. Kat sini dia ada error. Cuma kita kena, kalau boleh kita kena samakan lah. Sama ada CQI tu kita letak semua student. Ataupun nak split, kalau kita split CQI kita, so dekat yang SISMAT pun kita allocate split lah. Supaya betul-betul boleh check lah. Letak pelajar yang tertinggal tu kita tak boleh nak check lah. Okay. Soalan lain tak? Ada lah dekat chat. Ada soalan kat chat. Kita kena upload semua CQI sebab ada permulaan program atau cohort ke. Yang ni terpulang pada fakulti. Kalau nak ada report ni kena upload lah. Tapi SISMAT tu saya rasa dia optional. Kalau kita tak upload SISMAT ni sebab SISMAT ni ada fakulti yang tidak menggunakan SISMAT lah. Contohnya fakulti perubatan.
So dalam kes tu tak perlu upload Sysmart, just upload CQI. Tapi dia akan ada error lah kat sini. So ignore je lah error tu, just upload CQI. So untuk yang lama-lama kalau kita nak ada report tu, report PLO tu boleh upload lah CQI tu. Oh, maksudnya dia extract daripada CQI je lah. Dia tak compare dengan Sysmart untuk Ah. reporting tu. Oh, Tu, okay. termasuk PLO je. Okay. Tak ada kot soalan tu. Benda ni pun kita dah buat semester lepas dah buat. Cuma rugilah kalau semester ni pun belum buat lagi. Terutamanya markar dekat klip lah. Sebab banyak proses yang kita boleh automate lah. Sebab sebelum ni kalau kita buat CQI secara manual memang agak remeh lah. Dan menambah kerja kita lah untuk checking satu hal. Dan untuk copy-copy tu satu hal. So better sepatutnya kita dah 2 semester ni sepatutnya kita try lah enhance dan jadikan kerja-kerja rutin tu dia sistem yang buat. Okay, saya rasa kalau tak ada soalan, kita nak sudah dulu. Tapi sebelum tu saya rasa benda ni agak penting kalau kita start ni sebab kita pun dalam direction untuk kita buat sistem pentaksiran bersepadu. Okay, dalam sistem pentaksiran bersepadu ni dia akan melibatkan kita buat soalan dan juga assessment semua di dalam platform lah, termasuk vetting soalan lah. Dan kalau ada kemudahan tu dan bila kita automatic buat soalan dalam ni, bank question pun ada dan automatic akan masuk pada klip, semua proses kita jangkakan akan jadi automatic proses dan untuk familiar dengan sistem yang seterusnya adalah kita mesti utilize apa yang ada ni lah. Dan saya rasa kalau tak ada soalan, Dr. Mala ada apa-apa lagi tak? Dr. Mala? Tak ada saya. Okay, Dia ada? Tak ada. Azwar, Ya. boleh tak Ya, kalau saya. nak minta DH ke tunjukkan yang hari tu kan ada safe exam browser, ada orang tanya dalam grup PJK. Yang dekat klip tu. Exam browser untuk safety punya tu. Ya. Okey, boleh je. Boleh tak turun Kita demo? Okey, terima kasih. Boleh dia untuk tu. Save exam browser, tapi kalau nak tunjuk sini dia tak capture sebab dia full screen. Full screen dia tak capture kat Webex. Tapi saya ada buat video tu. Dia Oh, ada dah ada video. Share video pun tak apa dia. Share video pun tak apa nanti. Share video lah nanti. Share thank video you. WhatsApp video tu kan. Okay. Nak share sekarang ke? Share kat sini. Dalam dekat grup nanti pun boleh. Grup WhatsApp tak apa. Grup WhatsApp PJK. Dan video ni pun kita akan share dan pohon edarkan kepada fakulti members lah. Dan saya rasa kalau tu kita pun ambil masa sejam setengah. Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen semua yang dan sekali sorry for the short notice. Dan semoga peperiksaan kita semua berjalan lancar. Jika ada apa masalah boleh terus hubungi pihak kami lah. Kita tutup dengan tasbih farah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga untuk Dr. Suhailan yang terus sentiasa memberi komitmen kepada bahagian kami. Okay. Assalamualaikum. Sekejap. Waalaikumsalam. Sekejap Azwar. Ya. Azwar, ada satu soalan terakhir. Tak apalah nak tutup kan. Nanti kalau ada masalah apa-apa pasal OBE yang link to e-data tu, kita nak rujuk pada siapa? OBE macam mana? Lah. Okey, yang tadi yang soalan tunjuk tu nanti kita nak rujuk pada LAN terus ke kita ataupun ada siapa yang in charge untuk kita tanya soalan. Kalau melalui kami pun boleh. Bahagian ni soalan dia tak official lah tapi direct dia atas ni lah. Boleh je mana-mana. Tapi kami pun akan kalau ada masalah kami akan rujuk Dr. Salam juga.
Ya, sebab dalam sebab semalam TDA dia sebutlah nanti kita takut kita salah rujuk orang ke, ataupun nanti kan Comel kata sepatutnya rujuk pada orang-orang tertentu. So nak confirmkan Untuk saja. pengetahuan semua, sebenarnya walaupun Dr. Sahilan, Prof Hami telah ke pekerja masing-masing, sebenarnya mereka adalah masih dalam jawatankuasa pembelajaran online lah. Saya tak ingat nama jawatankuasa tersebut, selama lantikan selama 2 tahun, dan mereka juga terlibat dalam sistem pentaksiran bersepadu lah, yang mana kami tidak akan berdiri sendirilah, mereka akan terus support untuk official lah. Cuma kalau on record better melalui kami dulu untuk at least kami monitor, dan certain tu insyaAllah akan jawab lah. InsyaAllah kami akan jawab lah, kecuali yang memang tak boleh ni. Okay, thank you very much. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.